Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita akan membincangkan segala perkara berkaitan dengan agenda reformasi kerajaan perpaduan. Dan mungkin kali ini unik sedikit dalam segmen pertama kerana fokus kita adalah berkenaan dengan cuaca. Kerana ia mungkin dipandang sebelum ini sebagai satu topik yang mungkin agak ringan atau topik sampingan, tetapi ancaman berkenaan dengan cuaca yang semakin ekstrim ini semakin meningkat sejak beberapa hari dan juga minggu yang lepas. Semalam, dikatakan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi antara 41 kawasan di Semenanjung yang diisytiharkan berada pada tahap 1 berjaga-jaga dalam gelombang haba yang kita hadapi sekarang ini. Dalam Kemas Kini Met Malaysia petang semalam, 2 kawasan juga dikategorikan berada pada tahap 2 gelombang haba, iaitu di Perlis dan juga Beaufort di Sabah. Tahap 1 gelombang haba ialah apabila suhu maksimum harian berada pada paras 35 ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Manakala bagi tahap 2 gelombang haba, suhu maksimum harian 37 ke 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. 38 kawasan lain di Semenanjung yang disenaraikan berada pada tahap 1 ketika ini adalah Kota Star, Kubang Pasu, Pendang, Kuala Muda, Pulau Langkawi, Sik, Baling, Kulim, Pokok Sena dan Padang Terap di Kedah. Hulu Perak, Kinta, Kuala Kangsar dan Kampar di Perak, Jempol, Jelebu, Seremban, Rembau, Kuala Pilah dan Tampin di Negeri Sembilan. Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin di Melaka dan Tangkak, Muar, Keluang, Kulai, Johor Bahru serta Segamat di Johor. Di Pahang, 6 daerah terlibat ialah Bentong, Jerantut, Bera, Maran, Temerloh dan Raup. Manakala di Kelantan membabitkan Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli. Di Sarawak, Mukah, Telang Usan dan Limbang juga berada pada tahap 1 gelombang haba. Manakala di Sabah, ia membabitkan kawasan Kota Belud. Dan setakat ini 1 kematian akibat strok haba sudah pun dilaporkan berlaku membabitkan seorang lelaki berusia 22 tahun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam berkata kes kematian itu berlaku di Maran, Pahang pada 2 Februari lepas. Setakat ini 1 kematian telah berlaku kerana strok haba berlaku pada 2 hari bulan. Seorang lelaki umur 22 tahun dan berlaku di daerah Maran, Pahang. Saya ingin mengingatkan di Dewan Yang Mulia ini untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kini adalah bulan Ramadan. Kita ingin memberitahu bahawa kita bersyukur kerana kita belum berada di tahap ketiga, iaitu gelombang haba yang ekstrim. Namun ini boleh berlaku bila-bila masa. Jika kita lihat bahawa climate change dengan izin dan juga berlakunya penipisan ozon menyebabkan negara kita juga tidak terlepas daripada cuaca panas yang ekstrim ini. Mudah-mudahan kita berusaha dengan cara yang terbaik, termasuk pembenihan awan yang dilakukan oleh NADMA dengan kerjasama Tentera Udara Diraja Malaysia di beberapa kawasan tertentu. Baik, saya mahu berbincang bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam yang menyertai kami secara atas talian sekarang. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa yang kita boleh faham berkenaan dengan keseriusan gelombang haba di Malaysia setakat ini? Kita sudah pun melaluinya beberapa kali dalam tahun-tahun yang lepas. Adakah gelombang haba pada kali ini lebih signifikan dan lebih serius berbanding tahun-tahun sebelum ini? Sebenarnya kalau kita ingin mengupaskan tentang berapa seriusnya lah cuaca panas ini dan sebagainya, kita harus ingat dan faham bahawa ia adalah suatu perkara yang di mana ia boleh menjadi lebih teruk dari tahun ke tahun, mungkin disebabkan penukaran climate dan sebagainya. Tapi apa yang kita nampak pada tahun ini adalah apabila ia berlaku pada masa musim equinox dan sebagainya, pada situasi sekarang kita nampak bahawa beberapa negeri sangat bahaya apabila mereka merekodkan catatan yang tinggi. Itu membuatkan kita seolah-olah seperti berada di tahap kepanasan yang amat membimbangkan. Jadi perkara ini sebenarnya, Luqman, saya sering katakan ialah bahawa
apabila di Malaysia kita ada situasi humid ataupun kelembapan yang agak tinggi, walaupun kita merekodkan di Met Office bahawa ia adalah 35 darjah dan sebagainya, kita harus tengok juga what does it feels like, apa perasaan dia. Ada kemungkinan dia perasaan panas itu bukan 35, adalah 38, 39 dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya lah faktor utama yang mengapa ia menjadi sesuatu yang bahaya. Iaitu apabila panas itu disatukan dengan kelembapan juga kerana negara kita di garisan inilah, ini akan membuatkan seseorang itu tidak dapat menyejukkan badan dengan peluh. Peluh itu tidak dapat kering daripada badan. Bila peluh itu tak dapat kering daripada badan, kita tak dapat sejukkan badan kita. Jadi inilah perkara yang boleh membahayakan lagi kita pada masa ini. Ya, suhu sebenar dan juga suhu feels like seperti yang doktor sebut Ustaz tadi mungkin tidak menjadi budaya kita, kerana saya lihat ia menjadi budaya di Eropah kerana cuaca di sana sejuk, kadang-kadang berangin, jadi mereka faham bahawa cuaca ini mungkin 6 darjah Celsius tapi feels like 3 atau 4, tapi mungkin belum dibudayakan di negara kita kerana cuaca kita berbeza. Dan itu membawa saya kepada soalan saya yang seterusnya. Adakah kerana kita hidup di negara yang sudah panas dan humid sejak azali lagi, kita mungkin kurang sensitif dengan kepanasan dan mungkin ada sedikit keyakinan, overconfidence bahawa jika walaupun suhu itu meningkat lebih sikit, ini biasa sahaja. Dan adakah kita lalai dengan kepanasan kerana kita fikir kita sudah biasa dan boleh mengendalikan, badan kita sudah kuat dengan panas ini? Jadi betul Roman, apabila kita ceritakan tentang panas dan sejuk, apa perbezaan dia ya? Bila sesuatu itu menjadi sejuk, kita boleh rasa terus. Bermaknanya kita boleh tahu ini adalah sesuatu yang sejuk, kita kena tutup badan kita dan sebagainya pakai kain ke selimut ke. Tapi kalau kita ceritakan tentang panas ya, apa yang berlaku ialah kita panggil the gradual increment. Maknanya peningkatan secara sedikit. Jadi seperti contoh, seorang yang pergi ke sawah padi, apabila dia keluar pada pukul 8 pagi dan sebagainya, cuaca pada itu mungkin suhu 27, 28. Lepas itu dia akan naik 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tapi dia bukan naik terus mendadak daripada 28 ke 35. Kalau macam tu dia memang akan rasa. Tapi bila dia naik slow-slow, badan kita ni ada mekanisme of adaptation. Maknanya kita beradaptasi kepada tahap kepanasan itu dan memberikan kita ada false sense of security, mengatakan seperti kita seolah-olah tak apa, kita dah tahan panas tersebut. Kita tak rasa sangat sebab dia naik dengan perlahan. Tapi perkara inilah sebenarnya menjadi bahaya ya. Kerana apabila kita tidak sedar bahawa cuaca ataupun suhu itu sudah mencapai satu tahap yang tinggi, badan kita sebenarnya telah dalam decompensating mechanism. Kita tidak minum air dengan banyak dan cukupnya dan sebagainya, tidak menutup kepala kita. Itulah sebenarnya yang menjadi bahaya di dalam negara kita, Loman. Dan melihat kepada, dan betulkan saya jika saya salah doktor, melihat kepada simptom-simptom utama, gejala-gejala utama stroke haba atau heat stroke ini, ia adalah simptom yang mungkin kita tidak perasan serta-merta, dia datang perlahan-lahan seperti yang doktor sebut sebentar tadi. Ada yang mengatakan bahawa confusion, kita rasa sedikit mungkin berpinau dan kita mungkin kurang fokus, merasakan sudah tentu kita berpeluh dengan banyak, kulit kering dan sebagainya. Jadi mungkin ramai orang tak sedar serta-merta bahawa mereka dalam perjalanan untuk menghadapi stroke haba mungkin sehingga ia sudah pun terlalu lambat, sudah pun terlambat. Jadi at which point doktor patut kita risau dan kita identifikasi bahawa diri sedang menghadapi stroke haba dan perlu mendapatkan rawatan secepat mungkin? Ya, jadi sebelum kita terkena stroke haba tu, kita akan melalui heat stress lah ataupun stress haba ya. Dan stress haba ni lah yang ada simptom-simptom yang seperti Luqman tadi sebut tadi. Jadi apa yang berlaku pada waktu ini, salah satunya adalah apabila mereka merasakan seperti mereka pening kepala ataupun tak dapat rasa macam badan mereka ni kuat dan sebagainya. Tetapi apabila perkara itu berlaku sebenarnya Luqman, apa yang terjadi ialah mereka kerana berada dalam confused state ya. Maknanya mereka macam pening kepala dan sebagainya, mereka sebenarnya tak tahu apa yang berlaku kepada diorang. Sebab itu apabila kita mengatakan dah ada sign and symptom, apabila kita ada gejala-gejala stres haba ini, ia adalah sesuatu yang sangat dah dekat level yang mungkin dah kepada tahap yang bahaya dah. Jadi kita jangan cari simptom itu apabila ia berlaku, tetapi kita tengok dan kita ukur kita punya environment ataupun kawasan di mana kita berada.
seperti contoh, kalau kita sedang berpuasa dan kita rasa kita dah keluar, mungkin seseorang daripada bangunan Petronas ingin pergi ke masjid di KLCC, dia akan lalu jalan dan sebagainya dengan panas dan sebagainya, mungkin dia kena faham, adakah ini tahap yang aku boleh hadapi, adakah aku boleh tahan dan sebagainya. Kalau dia rasa benda itu dia tak boleh tahan, dia kena sejukkan kepala dia dengan tuala dan sebagainya. Jangan tunggu untuk dia datang balik ke pejabat ke sebagainya dan masa tu dia dah confused, mungkin itu dah terlampau lambat. Jadi kita kena tengok situasi kita, diri kita macam mana. Adakah kita mengeksposkan diri kita ataupun dedahkan diri kita kepada tempat yang sangat panas ataupun tempat berdurasi yang sangat lama dan sebagainya. Sebab itu walaupun kita di dalam satu bangunan yang tertutup dan sebagainya, kalau kita tidak ada pengudaraan yang bagus, kita tak ada penghawa dingin untuk menyejukkan badan kita dan sebagainya, itu pun boleh menjadi risiko kepada stress haba dan boleh menjadi kepada stroke haba. Sebab itu jangan ada andaian seolah-olah stres haba ini hanya boleh berlaku kalau kita di luar, di bawah matahari. Kalau kita di dalam kawasan tertutup yang tiada pengudaraan yang bagus pun kita boleh ada stres haba dan sebagainya. Dan inilah perkara yang berlaku kalau kita tengoklah, kalau orang tertinggal anak mereka dalam kereta dan sebagainya, masa untuk mereka menurun daripada tahap yang sihat ke tahap yang sakit ataupun meninggal dunia itu adalah amat cepat ya, kerana dalam confined space. Sebab itu keluarkan daripada minda seolah-olah kita hanya boleh kena stres haba kalau di luar, tetapi kita tengok situasi kita mana. Kat dalam bangunan, tak ada pengudaraan yang bagus pun, kita boleh terkena juga, Loman. Baik, terima kasih doktor. Dan insya-Allah saya melihat doktor dari lokasi yang nampaknya begitu selesa, segak bertali leher dan sebagainya, nampak seperti sejuk, tidak perlu berbuka puasa untuk hari ini. Tak perlu berbuka puasa awal. Terima kasih Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Semua kali dalam pantau agenda reformasi, kita beralih ke agenda berkenaan dengan dasar luar negara, berkenaan dengan konflik di Gaza antara Palestin dan juga Israel. Amerika Syarikat perlu mengatasi Israel yang merupakan sekutunya bagi menghormati kehendak masyarakat antarabangsa dengan mematuhi gencatan senjata dan membenarkan kemasukan segera bantuan kecemasan secara besar-besaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia dalam istilah yang paling kukuh menyokong resolusi 2728 Majlis Keselamatan PBB yang menyeru gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua tebusan dan juga kemasukan bantuan segera ke wilayah itu. Justru Anwar menegaskan, resolusi yang mengikat itu perlu dikuatkuasakan sekarang dengan mengambil kira bulan Ramadan yang bertujuan melahirkan renungan dan pembaharuan iman serta kembali kepada keluarga. Tambah beliau, semua pihak mesti segera melepaskan penduduk Gaza daripada kesakitan dan penderitaan yang mereka alami selama sudah hampir 6 bulan. Malaysia katanya memuji keberanian dan komitmen terhadap kemanusiaan 10 negara yang dipilih ahli majlis, antaranya Algeria, Guyana, Ecuador, Jepun, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan juga Switzerland. Tumpuan Majlis Keselamatan PBB selepas kelulusan resolusi gencatan senjata di Palestin ialah menggesa rejim Israel bertanggungjawab mematuhi semua tindakan yang digariskan dalam resolusi itu. Ini termasuk menghentikan serangan dan tidak menghalang mana-mana urusan penghantaran bantuan makanan. Baik, menyertai saya secara atas talian sekarang adalah Nik Marina Hussein, pengarah misi Karisma Humanitarian Outreach Mission. Nik Marina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Luqman. Pertama sekali, kita mahu fokus kepada penyampaian bantuan kemanusiaan, sama ada daripada segi makanan, barang-barang keperluan asas dan sebagainya. Difahamkan misi Karisma ini sedang cuba melaksanakan satu lagi misi penghantaran barangan untuk masuk ke Gaza. Boleh Marina kongsikan perkembangan terbaru berkenaan dengan misi ini? Okay, terima kasih atas jemputan. For the misi yang terbaru ya adalah misi AirDrop sebenarnya. Dan ianya telah kita baru balik daripada Jordan sebenarnya untuk bekerjasama ya, iaitu satu joint operation bersama dengan the Royal Hashemite Charity Organisation with the Royal Air Force, with our strategic partner which is Childcare Charity Association CCCA di Jordan.
Jadi this was last week where kita pergi ke Jordan nak pastikan barang-barang kita selamat dalam keadaan yang baik, iaitu pack makanan sebanyak 480 kotak, dan ada juga 200 kotak hygiene kits ya, iaitu ada diapers, ada sabun dan barang-barang keperluan yang lain. Jadi sekarang ni we are waiting for the airdrop to happen. Jadi bila berlaku semalam the ceasefire announcement untuk gencatan senjata ni, alright, kita faham bahawa gencatan senjata telah diumumkan untuk bulan Ramadan. Sama ada ia permanent atau tidak, itu menjadi tanda soal buat masa ni, sebab the what was mentioned yesterday was actually Security Council demands for immediate ceasefire in the month of Ramadan. But insyaAllah this is a start for a permanent ceasefire actually. Tetapi Marina, itu adalah resolusi PBB juga, dan tidak ada lagi sebarang pengesahan bahawa Israel akan mematuhi resolusi itu untuk ceasefire, bukan? Betul. Jadi this is the situation where we have to wait and see. Kita tak berani nak kata okay semua pintu dibuka sekarang, hari ni dah boleh masuk. Sebabnya at the moment kita sedang menunggu apa yang berlaku seterusnya. Because right now it's all a lot of questions. It's like, are you going to open all the gates? Are you going to allow all the trucks outside to enter all the way up to north without any disturbance, without our volunteers and the aid workers being targeted, without having the people targeted? Alright, is it going to be safe for everyone? And how much aid are you going to allow to get in as well? Semua ni masih menjadi tanda soal, dan kita menunggu sekarang untuk rakan-rakan kita, iaitu partners kita on the ground, iaitu kita ada banyak tim. Satu adalah tim A di kawasan Rafah, tim B adalah di kawasan utara, dan sekarang ni kita ada tim C iaitu yang daripada Jordan. So untuk Rafah punya communication, kita sedang menanti, sedang tunggu berita daripada mereka hari ini, what the situation is on the ground. And for northern punya part iaitu tim B, buat masa ni kita terpaksa hentikan tim B punya di north sebab volunteers kita pun ditahan hari Khamis lepas. Dan kita tak ada berita mengenai mereka, cuma mereka ada berita yang dalam berita pun ada dikeluarkan di mana ada 180 hingga 200 orang telah ditahan di Hospital Al-Shifa. Dua daripada mereka adalah sukarelawan kaum sebenarnya yang menjaga kawasan utara, tetapi disebabkan keadaan mereka ditahan tu memang kita terpaksa hentikan, tetapi kita ada backup daripada tim C iaitu Jordan untuk airdrop tu. That's why whatever it is, we have our teams, 3 teams over here, supaya apabila satu demobilize, we have 2 others or 1 other that can still move. So that's the situation right now. Sukarelawan ini Marina dan juga pekerja-pekerja ini ada dalam kalangan mereka rakyat Malaysia atau penduduk dari kawasan itu saja? Mereka adalah on the ground team daripada penduduk Gaza sendiri. Bermakna kita memang liaise melalui strategic partners kita, and we have 2 main strategic partners who we have been helping since the year 2000 on the ground. Iaitu apabila kita menghantar bantuan, mereka akan orang kata agihkan untuk kita. Tetapi apabila kita cakap pasal bantuan daripada Jordan, itu soal yang lain, sebabnya bantuan daripada Jordan ni adalah keadaan di mana itu last resort. As we mentioned, the airdrop is the last resort because there's nothing getting into North Gaza, and kita dah semua tahu bahawa berlaku kes-kes kematian disebabkan kebuluran, dan sebelum lebih ramai mati, kita kena bertindak dengan menghantar barang. Tak kira macam mana pun, asalkan hantar juga supaya sekurang-kurangnya ada yang dapat makan dan ada yang dapat survive. Itu yang paling penting. So right now we are waiting for that the airdrop to happen because at the moment there's still no access until today. Ceasefire, we are waiting for the news right now. What is the next step? Sudah berapa lama menanti Marina? Sudah berapa lama barangan ini bersedia di kawasan-kawasan yang Marina sebut sebentar tadi, di sempadan, di Rafah dan sebagainya, dan terkandas menanti kebenaran untuk masuk? Okey, untuk tim A semua
berjalan sehingga sekarang. Sebenarnya right now kita sedang set up kemah kita sedang set up tents untuk mereka yang dah kehilangan rumah. Dan makanan tetap kami hantar melalui pintu Rafah, alright, melalui tim kita dan strategic partners di Rafah. Tetapi untuk Khan Yunis, Khan Yunis baru dalam we just received our footage yesterday mengenai bantuan medical yang telah disampaikan di European hospital. So we have given liquid oxygen, we have given needles, we have given gloves, we're giving all the IV punya catheter, so medical tubes, as you can see on the video right now. Semua tu kita baru hantar pada Ramadan yang keempat, tapi footage kita baru terima semalam. So our teams are still moving. Kita tak pernah berhenti sebenarnya daripada 12 hari bulan. Kalau kita ingat 7 hari bulan berlakunya situasi perang ni, dan 12 hari bulan tim kita sudah start hantar barang dan setiap minggu sebenarnya mereka bergerak, tidak pernah berhenti. Okey. Baik, itu mengenai misi dan saya rasa saya ingin akhiri dengan satu soalan yang lebih bersifat big picture, Marina, gambaran besar. Seperti yang kita lihat, perkembangan terbaru adalah resolusi PBB untuk mengarahkan atau menuntut ceasefire, gencatan senjata dan pembukaan koridor-koridor yang berkaitan untuk bantuan lebih banyak dapat masuk tanpa sebarang gangguan. Tetapi satu subplot yang lebih menarik adalah dalam undian UNSC itu, Majlis Keselamatan PBB, UN Security Council, Amerika Syarikat abstain. Amerika Syarikat tidak mengundi satu resolusi yang tidak memihak kepada Israel. Iaitu satu perkara yang sangat jarang berlaku. Saya pun tak pasti bila terakhir ia berlaku, mungkin puluhan tahun yang lepas. Antara dua boleh berlaku sekarang kalau menurut pemerhati, iaitu Israel akan relent, Israel mungkin akan berlembut sedikit dan mengalah dan patuh sama ada keseluruhan atau sebahagian daripada resolusi itu, atau mungkin ia akan lebih agresif kerana ia seperti mentality backs against the wall dan mereka sudah pun dilihat retaliate, mengambil tindakan balas terhadap Amerika Syarikat di mana satu misi yang patut melawat Washington dibatalkan. Jadi hubungan antara Israel dan sekutu terbesarnya Amerika Syarikat juga semakin tegang. Apa pendapat Marina berkenaan dengan bagaimana situasi ini akan berkembang dalam hari-hari akan datang? Antara dua kemungkinan itu, adakah mungkin kita saksikan aggressiveness ataupun keagresifan Israel mungkin akan meningkat? It will go either way. It will go either way because we know from the history of what Palestine, they have never backed down. Okay, Israel tak pernah back down. But we understand that abstention yesterday was quite a surprise for everyone actually. And we are looking at the power, the voice, the voice of the people, the power of the voice, where people keep on voicing out their anger, voicing out for a ceasefire, voicing out in defense of the people, voicing out in defense of the children, and we can see the impact right now. Of course, apabila berlaku tekanan yang amat dahsyat, akan berlakulah orang kata sedikit tindakan. Dan ini sebenarnya bukan sedikit tindakan, inilah tindakan yang agak besar untuk abstain sebenarnya, yang akan menunjukkan keadaan mereka lah, di mana sama ada mendengar ataupun tidak. Bagi pihak penjajah pula, I cannot say what they're going to do. That's why I say we have to wait and see. We have to wait and see because we do not know what is going to happen next. Are they going to really abide by the ceasefire? Are they really going to allow people to enter and send aid until north of Gaza, as I mentioned, without any disturbance? And are they really going to abide by the rule where they have to stop the killing? That is remaining a question right now because, as we know, we are still receiving reports on the killings. So that is a situation where I cannot answer immediately right now because it's a wait and see situation. Generation of generations, we have to remember that generation of generations are now unstable with psychological trauma. To rebuild the lives of the Palestinians is going to take years. It's not going to be a situation where you can just come and reunion, everybody can get back together and sit down with the families. Yes, even if they can sit down makan sahur, buka puasa dengan keluarga pun, setiap keluarga mempunyai keluarga yang tidak lengkap.
Jadi kita akan tengok kepada kerusi yang tak lengkap tu dan kita akan ingat how they actually died, how they witnessed their family dying because of the airstrikes and because of the killings in front of them. So it's been going on for so many years, and there must be continued pressure, continued speaking. The voice has to continue so that this can, orang kata, eliminate the situation which is happening right now. Ya. Eliminate the killings, eliminate torture, eliminate the aggression. So I think the power of the voice is so huge right now. And inshallah, hopefully people will continue to do what they're doing in a peaceful manner, inshallah. Khasnya dalam kalangan rakyat Amerika Syarikat, kerana mereka yang membawa perbezaan kepada polisi kerajaan itu, khasnya dengan pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi, bulan November. Tetapi kita tunggu dan lihat, kita harapkan semuanya yang terbaik sudah tentu dan situasi bertambah baik. Kami juga doakan bahawa segala misi bagi pihak Nik Marina dan pasukan juga akan dipermudahkan dan dibenarkan masuk untuk membantu saudara Islam kita di sana secepat mungkin. Terima kasih Nik Marina Husin, pengarah misi Karisma Humanitarian Outreach Mission, dan terima kasih kepada anda menonton Pantau Agenda Reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.